Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Wallah. Babu lam idza lam Babul istiwa'i zuhri fi ruku'i. Silakan. Satu 20 bab 120 muka surat 177. Sama. إذا لم يتم الركوع باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عصر ظهره. يا باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة. Okey. Babul istiwa'i zuhri fi ruku'i. Bab meratakan ataupun menyamakan tulang belakang ketika rukuk. Qala Abu Humaid fi ashabihi, telah berkata Abu Humaid pada sahabat-sahabatnya, raqa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa hasara zuhrahu, telah rukuklah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membongkokkan belakangnya. Jadi Imam Bukhari dia mengendengahkan tajuk ini, dia ambil kata-kata Abu Humaid menceritakan bahawa Nabi SAW bila dia sembahyang dia membongkokkan belakangnya. Dan dimaksudkan, yang dikenalkan dengan tajuk ini, dia membongkokkan belakang bila Rasulullah sembahyang dengan tidak terlalu tunduk. Tidak terlalu tunduk dan tidak tegak. Dalam hadis-hadis yang lain pun telah baca bahawa kedudukan belakang Rasulullah ni daripada punggung dia, belakang dia, kepala dia sama je. Bukan terlalu condong. Bagaimana cara tu? Kita nak buat tepat, nak buat berbetulan dengan sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Maknanya tangan kita ini, kita jangan bengkok. Kalau kita bengkok, dia akan mendorong. Turun kepala tu cenderung dia, bongkok dia banyak. Dia tegak kan. Dan kepala jangan angkat begitu tinggi. Dia jadi macam tu. Dia sama je antara kepala, belakang dan punggung. Inilah maksud ataupun tujuan yang nak diketengahkan oleh Imam Bukhari di dalam dia meletakkan tajuk ini. Okey, tajuk yang kedua iaitu had ataupun sempadan sempurnanya rukuk dan juga i'tidal dan juga i'tidal padanya dan tumaninah. Sempadan rukuk tu macam mana? Maknanya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dia tidak terlalu condong ke bawah dan tidak ter ke atas. Maka pertengahan. Itu hak dia. Dan begitu juga i'tidal. Ketika i'tidal ni iaitu bangun daripada rukuk, dan kedua-dua rukun ini perlu adanya tumaninah. Sebab itu dia kata di sini wal tumaninati, berserta dengan tumaninah. Kerana hadis yang selepas daripada ni, hadis ni dah kita berlalu di dalam Abu Daud, Tirmizi, kita dah baca, iaitu bila sahabat semayang kan, dia semayang di dalam keadaan tak ada tumaninah, Rasulullah suruh ulang sampai 3 kali kan. Hadis ni nanti kita baca di bawah tu. Jadi tumaninah ini, pendapat sebahagian daripada ulama, dia adalah merupakan rukun semayang. Sebab itu Imam Bukhari sendiri, dia nak ceritanya berlakunya khilafiyah, tapi dia sendiri berpegang kepada tumaninah itu adalah suatu perkara yang penting. Sebab banyak sangat hadis-hadis yang Rasulullah tegur sahabat semayang, yang dikenali dengan hadis musi'us salah. Hadis musi'us salah, rosaknya semayang. Sampai 3 kali Rasulullah tegur. Sepatutnya kalau benda tumaninah ini tidak penting, Rasulullah tegur sekali je, terus cerita hukum. Tapi dia cerita sampai 3 kali. Okey, terus
حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم سجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ناخر القيام والقعود قريبا من السواء. Imam Bukhari dengan sanadnya daripada Abi Layla, daripada Bara' bin Azib, dia kata adalah rokok Rasulullah SAW, sujudnya dan juga duduk di antara dua sujud. Sujud, rokok, sujud, duduk antara dua sujud, dan mengangkat kepala daripada rokok, kecuali selain daripada qiyam dan duduk tahiyat akhir. Selain daripada qiyam dan duduk daripada tahiyat akhir, qariban minas sawa, lebih kurang. Lebih kurang apa dia? Maksudnya lebih kurang sama panjang. Kalau sekiranya lama mana dia tasbih tadi? Kadar dia tasbih tu kalau baca 11 tasbih, kadar tu kan? Maka qiyam pun dia berdiri kadar tu. Sebab itu, sebahagian daripada pendapat ulama, i'tidal adalah merupakan rukun yang panjang, bukan rukun yang pendek. Sebagaimana yang difahami oleh Syafi'iyah. Tentang masalah i'tidal ini, bukan semua ulama Syafi'i faham bahawa dia merupakan rukun pendek. Dia sebahagian sebenarnya. Dia sebahagian daripada ulama Syafi'i memahami dia rukun pendek. Kalau panjang tak boleh. Panjang lebih daripada kadar bacaan yang dibaca ketika i'tidal itu, dalam keadaan dia sengaja, maka batal sembahyang. Batal sembahyang. Jadi Imam Bukhari nak cerita, ada pendapat ulama kata tak batal. Sebab kalau sekiranya ketika rokok itu dia baca panjang, sebab dia kata qariban minas sawa, dia duduk antara dua sujud pun macam tu, sujud pun macam tu. Dan Rasulullah ni dia baca panjang, dia baca banyak tasbih, beberapa tasbih. Jadi kalau dia berdiri pun kadar itulah, kadar itu. Maka sebahagian ulama berpendapat bahawa i'tidal ini adalah merupakan rukun yang pendek. Pendapat yang kedua kata i'tidal ini merupakan rukun yang panjang. Jadi bila merupakan rukun yang panjang, baca panjang tak apa. Dia tak batal sembahyang. Sebab tu dia kata di sini, kecuali ma khalal qiyamah. Yang tu Rasulullah baca panjang lah. Maknanya qiyam ini tak sama dengan lamanya rokok, lamanya i'tidal, lamanya sujud, lamanya antara dua sujud. Tak sama. Sebab qiyam ni memang panjang. Okey, terus. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. Bab arahan daripada Nabi SAW, seseorang yang tidak menyempurna rukuknya supaya mengulangi. Okey. Ulang tu sebab apa tu? Sebab apa Rasulullah suruh ulang sembahyang tu? Di sini beberapa ihtimal. Kalau mengikut mazhab kita Syafi'i, ulang tu kerana tak ada tumakninah. Tumakninah itu sebahagian daripada rukun sembahyang. Sebab tu suruh ulang. Dalam hadis ni sampai 3 kali kan. Bagi ulama-ulama Hanafi, sebagaimana yang disebut oleh Anwar Kashmiri di dalam kitabnya Faidul Bari, ulang tu kerana nak ajar, sebagai didikan sahaja. Bukan kerana tak sah. Nak bagi dia ingat lain kali, jangan sembahyang tak ada tumakninah. Sebab tu sampai 3 kali suruh ulang. Sepatutnya kali pertama tu buat salah, terus cerita je benda ni salah, tak ada tumakninah tu salah, tak sempurna sembahyang, tak, dia biar dulu. Kalau bila dia buat salah, ditegur, dia kena ulang beberapa kali, dia ingat sampai bila-bila. 3 kali Rasulullah suruh ulang. Sisa semua anda yang lah. Yang tepatnya Nabi sendirilah yang mengetahui sebab apa Nabi suruh ulang. Jadi oleh kerana Nabi tak sebut secara jelas, lalu ulama ihtimal. Dibuat ramalan. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Jadi bila kita nak bahas pendapat-pendapat ulama ni, kita nak ambil yang hampir. Dalam masalah fiqh, nak cari 100% tepat 100% sukar. Sebab dia banyak dibina di atas dasar zanni, bukan yaqini. Jadi itu semua ihtimal. Okey, terus. حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد بن عبيد الله قال حدثنا سعيد بن المقبوري
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي وصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW masuk ke dalam masjid, maka telah masuk juga oleh seorang lelaki, kemudian lelaki itu sembahyang. Summa jaa fasallama ala Nabi SAW. Selepas dia sembahyang, dia datang pergi bertemu dengan bagi salam kepada Nabi, dia datang kepada Nabi dan bagi salam kepada Nabi. Nabi pun faradda Nabi SAW alaihi salam, telah menjawab oleh Nabi akan salam dia tadi. Lalu Nabi kata irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang balik dia kata, sembahyang, sesungguhnya engkau tak sembahyang lagi. Fasalla, lalu lelaki ni pun sembahyang kali kedua. Summa ja'a fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia selesai sembahyang, dia datang bertemu dengan Nabi, dia bagi salam kali kedua. Nabi pun jawab salamnya, faqala, Nabi pun kata irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Dua kali Nabi sebut, sembahyang balik, kamu tak sembahyang lagi. Sampailah 3 kali salasan. Faqala wallazi ba'athaka bil haqqi, demi Allah yang telah membangkitkan engkau dengan kebenaran. Oh, dia bersumpah, kenapa ni sampai 3 kali suruh diulang sembahyang. Fama uhsinu ghairahu, aku tidak dapat memperelokkan. Hasuna yahsunu, ahsana yuhsinu. Maknanya sembahyang yang aku buat 3 kali itu, yang tu yang paling cantik, paling elok, paling comel pun, aku tak mampu lagi nak buat sembahyang yang paling cantik daripada itu. Kenapa dia kata ghairahu, tak kata ghairaha? Kalau salah ni ghairaha lah kan. Ini merujuk kepada al-fi'lu, maknanya perbuatan dia tu. Perbuatan sembahyang tu dah cantik dah bagi dia ni. Lalu dia kata fa'allimni, ajarkan kepada aku. Ajarkan kepada aku. Lalu Rasulullah kata idza qumta ila shalah fakabbir. Apabila kamu nak mendirikan sembahyang, hendaklah kamu takbir. Kalau di dalam hadis-hadis yang lain, memang Rasulullah masuk sembahyang dia takbir. Jadi hadis tu belum cukup untuk membuktikan takbir satu rukun. Sebab kebetulan Rasulullah takbir. Tak cukup. Nak kaitkan hadis yang Rasulullah sembahyang dia takbir, jadi dia tidak begitu kukuh. Nak dijadikan sebagai dalil bahawa salah rukun takbir salah satu daripada rukun sembahyang. Tak. Sebab Rasulullah dalam hadis yang lain dia tak suruh. Tapi dalam hadis ni suruh takbir. Dalam hadis ni. Dalam hadis ni Rasulullah suruh takbir. Jadi ulama kata takbir itu wajib. Takbir itu wajib. Jadi bila kata wajib, adakah tertentu dengan lafaz Allahu Akbar? Khilaf ulama. Allahu Akbar ke ataupun mana-mana kalimah yang membesarkan Allah. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Dalam surah Yusuf tu kan, bila Zulaikha dia suruh wanita-wanita Mesir membuat barisan, lalu dia memotong sesuatu buah, tak ceritalah buah apa, apple ke, buah delima ke, disebut buah kan. Lalu dipanggil Nabi Yusuf. Jadi tak sedar potong tangan. Bila tengok Nabi Yusuf ni, disebut itu akbarnahu, dia rasa besar.
Adakah mereka menyebut perkataan bila tengok Nabi Yusuf Allahu Akbar? Yang tu tak jelas. Boleh jadi sebut Allahu Akbar. Bila takbir, maknanya mengagungkan Allah. Jadi bagi mazhab Hanafi, sesuatu kalimah yang mengagungkan, membesarkan Allah, semua sah masuk dalam sembahyang. Mazhab Syafi'i kita tak boleh mesti tertentu dengan Allahu Akbar. Sebab Rasulullah tak sebut kalimah lain. Rasulullah masuk dalam sembahyang, dia sebut Allahu Akbar. Allahu A'zam, Allahul Majid, Allahu Ra'uf. Rasulullah tak pernah sebut macam tu. Jadi majoriti ulamanya kena sebut Allahu Akbar. Itu sebahagian dalil yang dipegang oleh ulama-ulama Hanafi. Asalkan mengagungkan Allah, membesarkan Allah, sah masuk dalam sembahyang. Apa nama Tuhan? Walillahil asmaul husna. Bukan satu tu je. Banyak lagi nama kan? Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah sesuatu yang memudahkan kamu. Ini pun dah kita bahas dah sebenarnya. Ini mungkin bagi pelajar-pelajar yang baru datang. Baca sesuatu yang memudahkan daripada Quran. Tak semestinya Fatihah. Tak semestinya Fatihah. Apa-apa yang dia ingat dia boleh baca. Sah sembahyang dia. Sebab apa-apa yang memudahkan bagi dia. Itu pegangan ulama Hanafi. Tetapi jumhur ulama seperti Syafi'i, Hambali dan juga Maliki, yang paling mudahnya apa? Sudah tentu Fatihah. Banyak orang surah-surah lain dia tak hafal. Tetapi kalau Fatihah mesti dia hafal. Maknanya yang paling mudah bagi dia Quran, Fatihah. Bacalah sesuatu yang memudahkan daripada Quran. Kemudian kamu rokok sehingga kamu berada di dalam keadaan tamakninah. Tamakninah di dalam rokok. Dulu dah kita sebut tamakninah tu kadar, kita sebut subhanallah. Tak baca pun tak apa, tasbih tu. Tapi nak kadar masa tu, subhanallah. Maka itulah yang dipanggil tamakninah. Kemudian kamu angkat kepala kamu daripada rokok sehingga kamu berada dalam i'tidal di dalam keadaan tamakninah. Begitu juga kamu sujud. Sujud di dalam keadaan tamakninah, dan juga angkat kepala kamu daripada sujud berada di dalam keadaan duduk di antara dua sujud pun di dalam keadaan tamakninah. Lepas itu Rasulullah kata summa fa'al dzalika fi salati kulliha. Kemudian laksanakan semua jenis sembahyang-sembahyang kamu. Maknanya sembahyang lain pun sebagaimana yang aku ajar tadilah. Buat sebagaimana yang aku ajar kepada kamu. Okey, terus. Bab doa ketika kita rukuk. Dalam Muslim dah kita baca kan? Okey, terus. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. Ini sebab salah satu bacaan yang diharuskan kita baca ketika rukuk. Sebab selain daripada subhana rabbiyal azim, ada ini yang keduanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Okey, terus. باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. Apakah yang dibaca oleh imam dan orang yang di belakangnya, iaitu makmum, apabila mengangkat kepala dari rukuk? Maknanya sami Allahu liman hamidah kan? Apa doa lagi, apa tasbih lagi yang perlu dibaca? Imam dan juga makmum. Okey, terus. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Abu Hurairah kata adalah Nabi SAW apabila dia kata sami Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamdu. Dia juga sebut macam tu. Bila dia sebut sami Allahu liman hamidah, Nabi juga membaca Allahumma rabbana walakal hamdu. Jadi di sini
Bagi Imam Bukhari-nya sama. Sebab itu dia letakkan tajuk babu ma yaqulul imamu wa man khalfahu. Sama. Ada pandangan bila imam hanya sebut sami Allahu liman hamidah. Sebahagian daripada pandangan ulama, makmum yang sebut Rabbana walakal hamdu. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga kata makmum ni dia tak perlu sebut sami Allahu liman hamidah. Tadi dua-dua, imam dan makmum. Yang ni makmum tak perlu sebut, makmum baca Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamdu. Dia ada dua riwayat, sama ada waw ataupun tidak ada waw. Tapi dalam Bukhari dia ada waw, walakal hamdu. Bila bangun, angkat kepala daripada rokok, sebut Allahu Akbar. Daripada apa? Iza qama minas sajadatain ni, daripada dua sujud, dia sebut Allahu Akbar. Maknanya tang sami Allahu liman hamidah satu tempat je ketika bangun daripada rokok. Okey, terus. Bab kelebihan membaca Rabbana lakal hamd. Okey, terus. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سميك عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Abu Hurairah juga. Hadis ini nak menceritakan tentang kelebihan kita baca doa. Doa apa? Doa bangun daripada rokok. Apa kelebihannya? Sekiranya doa itu ketika kita baca bertepatan dengan apa yang dibaca oleh malaikat. Doa yang sama dibaca oleh malaikat, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampun dosa-dosa yang terdahulu. Maknanya ini dosa-dosa kecil diampun oleh Allah dengan sedikit, dengan ringkasnya bacaan. Penyebab kepada ampun dosa ni, kalau kita tengok dalam hadis ni, baca sikit je. Tetapi secara kebetulan kalau bertepatan bacaan kita dengan bacaan malaikat. Begitu juga dalam hadis yang lain, bila bertepatan amin kita dengan amin malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Wallahu a'lam.